Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara malam ini yang akan membincangkan topik yang pastinya dinantikan oleh semua keluarga Malaysia, iaitu bajet 2023 dan juga bayaran BKM harapan bagi keluarga Malaysia. Dan malam ini saya ditemani oleh dua individu yang orang kata orang kuat di sebalik bajet 2023 dan juga BKM kita ini, iaitu Cik Izlan Othman, Timbalan Ketua Pasukan Bajet 2023, dan juga di sebelahnya adalah Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara Muhammad Khairul Nazri Ghazali. Selamat datang ke Ruang Bicara kedua-duanya. Ya, kali pertama. Ini kali kedua. Kali kedua di Ruang Bicara. Cik Khairul. Kali pertama. Kali pertama. Kali pertama. Baik, tentunya malam ini juga kami akan membuka talian untuk Ruang Bicara di mana anda boleh mengajukan juga pandangan maupun soalan mengenai bajet 2023 yang saya pasti akan mendapat sambutan yang hangat dari penonton kerana ramai ingin tahu apa sebenarnya intipati bajet 2023. Baik, anda boleh menghubungi talian kami 0326979768 dan juga 0326979767. Baik, sebagai mukadimah lah kita punya Ruang Bicara malam ini. Mungkin Tuan Izlan ingin kongsikan sedikit apa persiapan akhir sekarang ni peringkat bajet 2023. Berbaki beberapa hari saja lagi. Ya, sebenarnya orang kata memang orang kata kami ni tengah orang kata bekerja keras lah. Kalau kita lihat perancangan awal bajet akan dibentangkan ujung tahun bulan Oktober 2022, tapi di awal kan 3 minggu. So maknanya memang kami bekerja keras. Pada masa kini walaupun orang kata masih lagi ada berbaki hampir 2 minggu, kami masih lagi orang kata membuat libat urus, berjumpa dengan kita punya perbincangan taruh dan sebagainya. Masih lagi orang kata ingin mendapatkanlah cadangan-cadangan, idea-idea daripada pelbagai pihak untuk kita jadikan sebagai sebahagian daripada orang kata inisiatif ataupun cadangan program-program dalam bajet 2023. Secara realistiknya di atas kertas mungkin bajet 2023 telah pun siap, tinggal tunggu dibentangkan sahaja oleh mungkin Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tetapi secara realistik ini mungkin jika ada penambahan, adakah dapat dimasukkan sekali dalam bajet 2023 ini dalam masa berbaki 2 minggu? Saya rasa tiada halangan kepada mana-mana pihak, kata pihak berkepentingan, sama ada awam, peniaga ataupun sebagainya, untuk mengemukakan cadangan-cadangan orang kata di waktu-waktu kecemasan ni. Tiada halangan lah. Kita masih lagi orang kata akan memberi pertimbangan, meneliti mana-mana cadangan yang baik kita boleh masukkan sebagai sebahagian daripada program ataupun inisiatif bajet 2023. Dan kalau kita lihat Cik Izlan, kalau sebelum ni bajet 2022 lebih tertumpu untuk waktu menghadapi COVID-19. Dan 2023 ni era di mana kita menuju endemik. Sudah tentu skopnya berbeza. Mungkin Cik Izlan boleh kongsikan apa agaknya intipati bajet 2023 ni untuk memastikan negara terus dapat berdaya saing dalam harungi pasca pandemik ni. Okey, sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses membuat bajet 2023 ni, kita telah memulakan proses tersebut daripada bulan 6 lagi, di mana Kementerian Kewangan telah menerbitkan kenyataan pra-bajet pada 3 Jun 2022, di mana di dalam kenyataan tersebut kita telah menyatakan apakah sasaran ataupun hasrat yang akan dinikmati oleh rakyat. So ini merupakan kali kedua lah Kementerian Kewangan menerbitkan kenyataan pra-bajet. Okey, di dalam kenyataan pra-bajet tersebut kita menyenaraikan 4 fokus utama kita lah. Yang pertama berkaitan dengan rakyat, kedua berkaitan dengan perniagaan, ketiga ekonomi, dan juga keempat berkaitan dengan penyampaian kerajaan. So maknanya apabila kita menyediakan inisiatif bajet ni, kita akan menyentuh keempat-empat kumpulan ini. So maknanya sebagai contoh, kalau rakyat, semua kumpulan yang ada dalam rakyat, sama ada wanita, kanak-kanak, pelbagai komuniti sebagainya, akan kita beri perhatian. Dan memang kita sekarang dikatakan menuju ke endemik, dan endemik selepas kita daripada pandemik COVID-19. Dan walaupun orang kata kita sudah di dalam fasa peralihan, masih lagi ada sektor-sektor yang perlu diberi perhatian. Dan insya-Allah dalam bajet pada kali ini kita akan menyediakan pelbagai program sebagai kesinambungan daripada bajet 2022 untuk memastikan apa-apa perancangan inisiatif yang kita telah ataupun yang sedang jalankan dalam tahun ini, kita akan teruskan untuk memastikan ekonomi kita orang kata kembali kepada sedia ada asal sebelum pandemik.
Mungkin Cik Izlan tak tahulah sama ada boleh kongsikan atau tidak perkara ini. Adakah bajet 2023 ini lebih besar daripada 2022? InsyaAllah kita akan pastikan, seperti mana saya sebutkan tadi, kita akan pastikan tiada pihak yang tertinggal dalam bajet 2023 ini. Semua pihak akan, orang kata, kita sediakan orang kata program ataupun inisiatif bersesuaian, dan insyaAllah ini merupakan orang kata bajet yang terbaik dan terbesar yang pernah diumumkan oleh kerajaan. Dari sudut kewangan kerajaan, adakah kita masih mampu untuk mengeluarkan belanjawan yang sebesar, yang mungkin setiap tahun berbesar dan meningkat? Mungkin bagaimana sudut itu? Apabila kita merangka bajet tahunan ini, kita akan melihat apa tu kemampuan kita. Kalau boleh saya beri satu analogi lah. Kita sebagai keluarga sama ada ayah ataupun ibu, apabila kita nak berbelanja, kita akan lihat kemampuan kita. Dan sama juga, dan apabila kita orang kata nak memberi agihan pada anak, mungkin anak nombor 1 ada dia punya keperluan dia, anak nombor 2 ada keperluan dia, dan orang kata agihan tu mengikut kepada keperluan masing-masing. Sama juga di pihak kerajaan, apabila kita menyediakan bajet ni, kita akan menyediakan bantuan mengikut keperluan masing-masing. Dan kita jangan risaulah, memang kerajaan ni walaupun dikatakan ada pihak mengatakan ekonomi negara jatuh dan sebagainya, tapi insya-Allah kita masih lagi berkemampuan untuk menyediakan semua bantuan yang diperlukan. Dan kalau kita lihat pada tahun ini pun kerajaan telah menyediakan hampir 80 bilion untuk orang kata bantuan subsidi bagi orang kata menampung ataupun orang kata mengurangkan infak kos sara hidup yang ditanggung oleh rakyat kita lah. Dan bila menyebut tentang belanjawan negara ataupun bajet, dan tentunya bajet setiap tahun pastinya akan ada bantuan yang akan disalurkan kepada rakyat, dan kali ini bantuan yang cukup sinonim bagi keluarga Malaysia adalah bantuan keluarga Malaysia BKM. Dan untuk bercakap tentang perkara ini adalah Encik Muhammad Khairul Nazri Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara. Tentunya ada jawapannya. BKM untuk belanjawan dan juga bajet 2023 ini bagaimana agaknya? Okey, terima kasih Saudara Hilman. Sebelum itu ingin saya menceritakan sedikit latar belakang berkaitan dengan program bantuan keluarga Malaysia itu sendiri, atau lebih sinonim dipanggil dengan BKM. BKM ini merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang telah diumumkan dalam bajet 2022 dan telah diluluskan di peringkat Parlimen pada tahun 2021 bagi membantu mereka yang memerlukan, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah ataupun B40 untuk bangun semula dalam pasca pandemik. Maksudnya dalam pasca pandemik, dan juga meringankan beban kos sara hidup. Dan program BKM ini juga memberi impak yang tinggi dalam merancangkan ekonomi melalui aktiviti perbelanjaan. Setakat ini saja 8.7 juta penerima telah diluluskan di bawah BKM, di mana terdapat 3 kategori, iaitu kategori yang pertama adalah isi rumah, kategori yang kedua adalah warga emas bujang ataupun tiada pasangan, dan juga kategori 3 adalah kategori bujang. Dan jumlah peruntukan yang telah disediakan untuk program BKM ni, Saudara Iman, berjumlah 8 bilion ringgit Malaysia. Manakala kadar bayaran yang akan diterima oleh penerima yang layak BKM ini adalah di antara RM400 sehingga RM2,600 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Cuma dan BKM ini terhasil melalui cadangan dan juga idea yang diperoleh melalui sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk pemegang taruh, NGO, institusi penyelidikan dan juga orang ramai. Di samping itu juga maklum balas yang telah diterima oleh Kementerian Kewangan melalui penerbitan kertas konsultasi awam bagi bajet 2022, iaitu penambahbaikan program bantuan tunai kerajaan juga turut diambil kira dalam kita menambah baik program BKM pada tahun ini. Apa yang menarik berkaitan BKM kali ini, Saudara Iman, ialah tumpuan diberikan kepada golongan ibu atau bapa tunggal, dan juga warga emas dalam kelompok isi rumah itu sendiri, di mana golongan ini akan mendapat kadar tambahan masing-masing pada kadar RM500 dan juga RM300 daripada kadar isi rumah biasa. Sebagai contoh, seorang ibu tunggal itu mempunyai 3 orang anak berpendapatan RM2,500 ke bawah sebulan. Beliau akan menerima kadar bantuan sebanyak RM2,100. Ini termasuk bantuan tunai tambahan yang telah diumumkan oleh kerajaan pada Jun yang lepas. Tetapi disebabkan beliau adalah seorang ibu tunggal, beliau layak menerima tambahan kadar sebanyak RM500, menjadikan keseluruhan bantuan BKM yang akan diterima oleh beliau berjumlah RM2,600. Dan BKM ini juga merupakan bantuan tunai langsung yang tertinggi dalam sejarah. Sebagai perbandingan, kadar maksimum BKM adalah RM2,600 berbanding kadar bantuan di bawah bantuan tunai kerajaan yang lain sebelum ini. Ini adalah peningkatan yang signifikan
jika kita nak bandingkan dengan apa-apa pun bantuan tunai kerajaan telah mula diperkenalkan sebelum-sebelum ini. Dan jumlah penerima BKM itu sendiri juga adalah 8.7 juta berbanding bantuan tunai kerajaan sebelum ini mengambil contoh bantuan sara hidup atau BSH dengan 4.5 juta penerima sahaja. Peningkatan ini adalah kerana had kelayakan untuk menerima BKM telah dinaikkan daripada berpendapatan RM4,000 ke bawah sebulan kepada RM5,000 ke bawah untuk BKM. Mengambil kira 8.7 juta penerima ini saudara Himan 4 juta penerima manfaat ini adalah daripada kategori isi rumah yang mempunyai pasangan. Ini menjadikan keseluruhan individu yang menerima manfaat daripada BKM ini menghampiri 60% populasi penduduk dewasa di Malaysia. Dan seperti yang Cik Khairul maklumkan tadi, penambahbaikan itu dari segi kadar juga dinaikkan. Betul. Dari 4,000 ke 5,000. Atas faktor apa? Mungkin boleh kongsikan. Adakah disebabkan keadaan semasa ekonomi negara dan juga global ketika ini? Okey, terima kasih saudara Himan. Peningkatan had pendapatan daripada RM4,000 kepada RM5,000 ni adalah daripada sesi libat urus yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan, khususnya daripada peringkat stakeholder, pemegang taruh dan juga pandangan-pandangan daripada orang ramai, also juga daripada institusi penyelidikan dan juga NGOs yang telah dijalankan oleh Kementerian Kewangan, dan setiap pandangan dan juga input-input yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ini diambil kira dalam kita menentukan bahawa program BKM itu adalah selari dan juga bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa dan juga keperluan ekonomi negara yang semasa. Dari segi salurannya masih sama, 3 fasa setiap tahun? Kalau kata dari segi pembayaran, untuk tahun ini pembayaran BKM dibuat dalam 4 fasa bayaran. 4 fasa. Fasa 1 sehinggalah fasa keempat. Begitu juga tahun depan, 2023. Pada tahun depan tu kita akan mengumumkan di dalam bajet 2023 nanti. Okay. Belum boleh kongsi di sini lagi lah. Baik, mungkin dari segi keseluruhannya Cik Khairul melihat bantuan BKM ini, adakah ia manfaat kepada keluarga Malaysia? Kita faham dia one off. Ya, sekali bagi. Mungkin boleh kongsikan dari segi kemanfaatannya kepada keluarga Malaysia. Okey, untuk makluman Encik Iman, kenyataan media daripada Yang Amat Perdana Menteri pada 16 September yang lepas telah mengumumkan bahawa pembayaran fasa 3 dan juga rayuan BKM akan dikreditkan ke dalam akaun penerima mulai 20 September 2022 secara berperingkat dan dijangka selesai pada 27 September. Dan pembayaran ini bernilai 2.2 bilion ringgit Malaysia dan akan memanfaatkan seramai 8.7 juta penerima. Cik Khairul, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Puan Halina. Waalaikumsalam. Ya, Puan Halina, apa khabar? Ya, saya. Okey, mungkin boleh kongsikan soalannya apa? Okey, saya ada satu soalan. Dia berkenaan dengan saya sebagai M40, apa yang saya akan dapat ya? Lagi sekali, kurang jelas ya? Saya sebagai M40, apa yang saya layak untuk dapat? Dalam bantuan BKM ke? Dalam bantuan BKM dan apa-apa perancangan kerajaan lah untuk yang M40. Untuk bajet ke depan ini, 2023? Ya, betul. Baik, ada soalan lain? Yang itu sahajalah. Itu sahaja. Baik, terima kasih, nantikan ya jawapannya di TV. Baik, mungkin Cik Khairul ataupun Cik Izzan nak menjawab dari segi M40 ni. Betul, saya pun terfikir juga selalu fokus kepada B40. Kita pun tahu keadaan semasa ini menyaksikan semua terkesan sebenarnya, termasuk M40 juga. Mungkin Cik Islam kongsikan. Okay, terima kasih kepada Puan yang bertanyakan soalan tadi. Sebenarnya setiap tahun apabila kita mengumumkan bajet tahunan ini, banyaklah pada pelbagai pihak, terutamanya daripada M40 mengatakan mereka tertinggal, tidak menerima bantuan daripada pihak kerajaan. Tapi sebenarnya kenyataan tersebut kurang tepat. Kalau kita lihat, memang tiada pihak yang tertinggal, termasuk kumpulan M40, dan mereka sebenarnya mendapat bantuan ataupun sokongan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, kalau boleh mungkin saya sentuh sedikit. Kita tahu golongan M40 ni adalah pembayar cukai. So kalau macam tahun lepas kita sediakan pelbagai insentif cukai lah berbentuk percukaian. Sebagai contoh, kita berikan mereka pelepasan cukai bagi pelancongan perubatan, bagi pelancongan domestik, dan juga bagi pembelian komputer dan sebagainya. Selain daripada perkara tersebut, secara asasnya pembayar cukai ini mendapat pelepasan cukai hampir RM50,000. So maknanya apabila mereka membuat pengiriman cukai itu RM50,000
daripada pendapatan mereka tidak dikenakan cukai. Dan daripada tersebut kita juga ada sediakan bantuan-bantuan lain lah. Dan katalah daripada M40 ni mereka adalah peniaga. So kita juga sediakan orang kata pembiayaan yang boleh dinepati oleh mereka ataupun digunakan oleh mereka. Dan InsyaAllah pada tahun ini kita orang kata mendengarlah denyut nadi kata keluhan daripada golongan M40 ni. InsyaAllah kita akan sediakan ada kabar yang amat gembira lah insyaAllah pada mereka. Bajet 2023. Baik, nampak kita ada pemanggil lagi, Encik Izlan dari Cekaru. Nampaknya talian kita hangat malam ini. Hello, Assalamualaikum, Cik Ridwan ya? Ya, waalaikumsalam. Cik Ridwan dari Pulau Pinang ya? Ya. Baik, Cik Ridwan mungkin nak ajukan soalan. Moderator dan ahli panel. Ya. Okey, saya ada beberapa cadangan lah. Baik. Ini menaiki pinjaman perumahan lah, M40. Okey. Iaitu pinjaman kali kedua. Saya cadangkan supaya yang meminjam untuk kali kedua ni RM 200,000 hingga 500,000 tak kira duty stamp dan bulan pendaftaran hak milik dikecualikan. Sebab kadang-kadang sebab apa yang saya kata begitu. Sebab M40 ni mula-mula dia beli rumah yang kos rendah kan. Lepas tu dia jual sebab apa dia dah naik taraf sikit. Jadi dia untuk keselesaan lah. Sebab anak dia ramai. Jadi itu yang saya cadangkan RM 200K hingga 500K takdiran duty stamp dikecualikan. Itu kemudian yang kedua, pencen minimum RM 1,000 bagi kaki tangan awam kan. Diorang kan yang dapat pencen 1,000 kan. Dinaikkan kepada 1,200. Sebab sekarang kan kos harga hidup tinggi kan. Saya tengok kan ada penjawat awam kan yang pencen tengok kan bila bagi 1,000 sedangkan dia ada anak-anak tak cukup lagi sedangkan kos harga hidup dah tinggi. Saya tengok harga ayam dah naik dan pelbagai-bagai lagi terserah naik. Jadi harap pertimbangkan lah untuk penjawat awam di kategori kategori bawahan. Yang ketiga saya cadangkan lagi iaitu apabila PM kita tahu kan apabila PRU15 ni berlaku dia akan terlantik PM baru. Saya takut yang mana kita cadangkan dalam bajet ni semua lupus. Saya harap kita laksanakan mungkin pada dalam bajet PRU15 ni. Sekian, terima kasih. Minta ahli-ahli panel ulang ni. Terima kasih Cik Ridwan. Nampaknya ada pemanggil seterusnya, Encik Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ilman. Ya, Cik Bahar dari Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur. Baik, ada soalan untuk diajukan? Okey, saya ada beberapa ni kan. Yang pertama ni kan, terus pada soalan saya ni kan, dengan golongan OKU lah. Baik. Okey, ni pencen ilat ni kan. Saya tengok dah lama tak dinaik-naikkan. Sebab ilat ni saya lihat dia bagi start pada dulu gaji minima 900 kan. Jadi dia bagi 50%. Tapi sekarang gaji minima dah naik 1,500 tapi masih lagi dia ikut taraf pada gaji 900 dulu. Jadi boleh ke fikirkan untuk golongan ini? Saya rasa tak ramai. Okey. Betul. Okey, Liman. Yang kedua ni pasal BKM ni. Tadi bila ada moderator ahli panel kata tak ada golongan yang ditinggalkan. Saya lihat bila start pada BSH, BPR apa semua kan, saya rasa tak perlu nak update. Tapi tiap kali bila kita ramai masih lagi golongan yang tertinggal bila comes to BKM ni. Kenapa macam tu? Bila kita telefon LHDN dia kata mesti anda dapat pasal tak ada nak update. Yang ada tu pula kena update, nak kena submit lah balik apa semua. Jadi permudahkanlah. Okey, yang ketiga ni pasal kad OKU ni kan, boleh ke MOF ni bajet ni diperkasakan untuk golongan OKU ni. Kad ni diperkasakan. Sekarang ni kad OKU ni tak diperkasakan. Jadi supaya dapat diperkasakan. Dan yang kedua, yang keempat, yang last ni berkenaan B40 ni. Ada ke boleh diperbanyak ataupun diperhebatkan lagi dari segi subsidi? Saya bagi contoh lah kan. Dulu kata dah berapa kali bajet ni berkenaan dengan subsidi ni, subsidi sasaran ni. Jadi sekarang ni subsidi sasaran ni terutama macam petrol ni kan, semua golongan dapat. Jadi kena sasarkan kepada, kalau B40 je lah.
Faham kan? Ahli panel Baik. Jadi bila nak disasarkan betul-betul ni itu saja Helman. Terima kasih Helman. Baik, terima kasih Cik Bahar. Nantikan jawapan. Wassalam. Baik, mungkin kita berbalik dulu kepada pandangan daripada yang dia utarakan sebelum ni tentang duty stamp perumahan 200,000 ke atas ni. Mungkin Cik Izlan atau Cik Khairul? Saya akan jawab menyentuhlah berkaitan dengan perumahan ni. Okey, seperti mana orang kata mandat yang diberikan oleh YABPM kepada kami lah, memang orang kata topik perumahan ni memang orang kata dekat di hati YABPM lah. So memang insya-Allah kita sedang merangka inisiatif yang berkaitan dengan perumahan ni, dan orang kata berkaitan dengan duty stamp, pengecualian duty stamp dan sebagainya, memang orang kata kami pun ada terimalah cadangan ataupun pandangan daripada pelbagai pihak, dan rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan daripada bahagian cukai memang sedang meneliti perkara ini. Dan sebenarnya sebelum ni pun memang kita ada sediakan pengecualian duty stamp bagi pelbagai program yang kita lancarkan, dan kata jika ada keperluan kita boleh lanjutkan pengecualian kita telah berikan sebelum ini lah berkaitan perumahan ni. Baik. Tentang yang yang seterusnya tadi orang kata cadangan untuk menambahkan lagi orang kata allowance dan sebagainya. Memang orang kata penjawat awam ni memang orang kata salah satu kumpulan yang kita perlu beri perhatian lah. Kalau kita lihat tadi seperti mana saya sebutkan tadi, rakyat, perniagaan, ekonomi dan akhir sekali perkhidmatan awam, dan memang kita sedang merangka apakah orang kata langkah yang bersesuaian lah untuk penjawat awam. Walaupun kita tahu YABPM telah mengumumkan pelbagai bantuan sebagai contoh kenaikan KJT, bantuan khas tunai kepada penjawat awam, tapi insya-Allah di dalam belanjawan di dalam bajet 2023 ni akan ada berita gembira kepada penjawat awam juga. Dan berkaitan OKU ni pencen ilat dan sebagainya, mungkin saya jawab secara kata umum lah berkaitan dengan OKU ni. Kita ada sesi libat urus dengan OKU ni. Kebanyakan maklum balas yang kami terima ni, OKU ni dia tidak memerlukan sangat bantuan, tetapi mereka memerlukan peluang. Kerana pada mereka mempunyai kemahiran tertentu dan sebagainya, tapi yang penting mereka diberi peluang untuk bersaing bersama-sama dengan orang kata golongan-golongan lain lah. Berdasarkan tinjauan berdasarkan libat urus. Kerana orang kata dalam proses penyediaan bajet ni kita berjumpa dengan semua pihak termasuk OKU. Memang itu dinyatakan. Tapi walaupun orang kata kita sedang merangka orang kata apakah program bersesuaian untuk kita memberi peluang pada mereka, tapi pada masa sama kita tak akan tinggalkanlah orang kata bantuan-bantuan yang telah kita telah adakan berkaitan dengan cadangan berkaitan dengan pencen ilat tadi. InsyaAllah kita akan teliti dan saya akan bawa orang kata ke perbincangan lah dengan pihak GPA dan sebagainya. Tentang BKM ni, Cik Khairul, memang ada dengar juga sebelum ni. Selaku pengamal media, kami memang terbaca kadang-kadang di media sosial dan sebagainya. Bila dah kemas kini, nama tak ada. Bila telefon ke pihak yang berkenaan juga tidak dapat menjawab segala persoalan ini. Mungkin Cik Khairul boleh kongsikan. Terima kasih Saudara Himan dan juga pemanggil daripada Cik Bahar tadi. Terima kasih atas pertanyaan dan juga pandangan yang telah diberikan. Kami di peringkat Kementerian Kewangan kita mengambil maklum tentang apa yang telah dibangkitkan sebentar tadi, dan apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah proses permohonan BKM pada tahun ini telah ditambah baik. Apabila ditambah baik ni untuk kesejahteraan keluarga Malaysia, di mana bagi memastikan tiada yang tercicir dan juga bagi mengelakkan exclusion error, penerima sedia ada bantuan tunai kerajaan iaitu bantuan terlepas iaitu bantuan prihatin rakyat BPR dan juga bantuan house COVID BKC telah didaftarkan secara automatik untuk BKM dan kita akan buat proses semak dan silang dan juga verifikasi berdasarkan agensi-agensi yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk kita memastikan bahawa tahap keciciran itu dikurangkan dan diminimalkan. Di samping itu Saudara Iman, data daripada agensi-agensi kerajaan juga turut diambil kira dalam permohonan BKM ini untuk kita mengelakkan keciciran ini. Apabila kita turut mendaftarkan beberapa data daripada agensi kerajaan ke dalam sistem permohonan BKM itu sendiri, iaitu yang boleh saya kongsikan di sini, salah satunya adalah data daripada IKASIH, iaitu data IKASIH di bawah ICU GPM, data bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, data penghuni perumahan awam di bawah seliaan di BKL dan juga KPKT, data ibu tunggal, dan tidak kita ketinggalan juga adalah data orang asli di bawah JAKWA. Dan apa yang menariknya, pada tahun ini juga kita telah daftarkan iaitu data penerima zakat dan juga Baitul Mal di Lembah Kelang. Dan apa yang kita buat ini semua adalah bagi memastikan bahawa tiada exclusion error dan juga kita untuk mengurangkan apa yang dikatakan sebagai keciciran itulah. Dan dalam masa yang sama juga tempoh pendaftaran dan juga kemas kini ini dibuka setiap tahun bagi memastikan bahawa apa yang telah dilaporkan di dalam sistem permohonan BKM itu adalah yang terkini. Mengambil contoh sekiranya terdapat pertambahan anak
ataupun terdapat perubahan kepada status perkahwinan ataupun terdapat perubahan kepada status meninggal dunia. So tempoh pendaftaran inilah yang perlu digunakan oleh pemohon-pemohon BKM di luar sana untuk terus mengemaskini maklumat yang terkini, memandangkan apa yang akan diluluskan kelak adalah berdasarkan status terkini daripada pemohon itu sendiri. Sebagai contoh, sekiranya beliau mempunyai pertambahan anak, sebab berdasarkan kategori kelayakan BKM itu, setiap anak itu akan jatuh ke dalam kategori-kategori yang berlainan. Baik. So proses kemaskini itu memang dibuka dan diharapkan perkara ini turut diambil tahu oleh pihak-pihak di luar sana ataupun pemohon BKM ini bagi memastikan tiada keciciran dan juga kelayakan dan juga kelulusan yang diberikan oleh pihak kerajaan itu adalah berdasarkan status yang terkini. Ya. Baik. Nampaknya kita beristirahat dulu seketika. Kita redakan suasana ruang bicara malam ini. Kembali selepas ini dalam topik bayaran BKM Harapan Keluarga Malaysia dan juga bajet 2023. Kembali selepas ini. Lidah ni memang tak bertulang, tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan cerita di keseliwan ngak, kompeti saya tetap petih. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Rosak image, jatuh maruah. La yadkhulul jannata namam. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi. Di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya. Pecah belah. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu. Sehingga menjadikan kamu menyesali. Apa yang telah kamu lakukan? Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita? Cukup-cukuplah. Ini dalam kan? Betul tak? Cukup-cukuplah tu. Demi anak-anak. Demi keluarga. Demi agama. Demi bangsa. Demi masa depan kita. Hentikan fitnah di media sosial. Hentikan fitnah di media sosial. Hentikan fitnah di media sosial. Bersua kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara. Malam ini kami membincangkan topik mengenai bajet 2023 dan juga bayaran BKM Harapan Keluarga Malaysia. Dan saya ditemani oleh dua orang kuat di sebalik tabir bajet 2023 dan juga BKM, iaitu Cik Izlan Othman, Timbalan Ketua Pasukan Bajet 2023 dan juga Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara Cik Muhammad Khairul Nazri Ghazali. Baik, anda juga masih boleh menghubungi kami di Ruang Bicara untuk ajukan sebarang pandangan maupun soalan di talian 03 2697 9768 dan 03 2697 9767. Soalan berkaitan bajet 2023 dan juga BKM sahaja. Baik, mungkin Cik Izlan nak kongsikan juga apa kelainan bajet 2023 ni, khususnya kepada golongan yang mungkin begitu penting kepada negara, golongan wanita itu sendiri. Terima kasih atas soalan tu. Agak mencabar nak jawab tu. Apa kelainannya? Pasal ialah mungkin kalau orang kata saya sebut pihak di luar tak dapat buat perbandingan lagi kerana bajet 2023 belum diumumkan lagi. Tapi insya-Allah memang ada kelainan yang amat ketara daripada orang kata dari segala aspek lah untuk bajet pada kali ini. Kalau mungkin boleh saya fokus pada wanita. Kalau kita lihat, wanita ni merupakan tunjang keluarga lah. Dan orang kata tangan yang menggoyangkan buayan tu kan, orang kata boleh menggegarkan dunia. Sebab tu apabila kita melihat pada wanita ni, kita perlu melihat kebajikan wanita. Sebagai contoh dari segi orang kata isu keganasan, kita akan orang kata memberi perhatian, dan orang kata bermula daripada orang kata mengandung kan, ibu mengandung, ibu melahirkan anak, kuas menjaga anak, kuas menghantar anak kepada taska, kuas orang kata menjaga orang kata kesihatan anak dan sebagai membesar. So daripada setiap peringkat tu kita akan orang kata meneliti dan orang kata menyediakan pelbagai program yang bersesuaian dengan wanita. So maknanya tidak ada, kalau wanita tu tidak ada peringkat yang tertinggal lah daripada orang kata
mungkin daripada dia orang kata lagi kecil mendirikan rumah tangga, berkeluarga, melahirkan anak, membesarkan anak dan sebagainya, memang kita akan sediakan pelbagai inisiatif bagi mereka. Kerana wanita lah tunjang kepada pembangunan sebuah negara. Ya, saya. Kalau tidak dijaga, tentunya pasti akan merosakkan keseluruhan sistem yang kita bina selama ini. Mungkin dari segi sudut anak-anak juga dan juga pendidikan anak-anak, mungkin ada sebarang penambahbaikan berbanding bajet 2022 yang lalu. Kalau kita lihat anak-anak ni, dia orang kata yang paling utama ada dua perkara lah. Berkaitan, yang pertama sekali berkaitan kesihatan mereka, yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan. So kita akan pastikan anak-anak yang orang kata yang membesar ni mempunyai orang kata makanan yang cukup, kan, makanan yang berkhasiat, supaya kita tidak ada orang kata, kerana kita tahu sekarang banyak ada isu-isu kesihatan, isu-isu bantut, isu-isu orang kata yang orang kata mengekang tumbuh-besaran mereka. Dan pada masa yang sama juga kita pastikan anak-anak kita ni, kita tahulah selepas PKP 2 tahun mereka tu kurung di rumah dan sebagainya, kita juga perlu memberi perhatian kepada kesihatan mental mereka, kan, psiko mereka. Dan orang kata yang kedua berkaitan dengan pendidikan. 2 tahun duduk di rumah orang kata berbeza jika orang kata 2 tahun berada di kelas, berada di sekolah, kan. So maknanya kita memberi penumpuan kepada pendidikan mereka juga. Dan kita tahu ada yang pelajar-pelajar tertinggal, tercicir dalam tempoh 2 tahun tersebut. Dan insyaAllah di dalam bajet ini kita akan menyediakan program yang bersesuaian. So maknanya tadi saya cakapkan tadi ada 2 fokus utama, itu berkaitan dengan kesihatan dan juga pendidikan untuk kanak-kanak kita yang merupakan orang kata masa depan negara lah. Saya nak tanya soalan ni agak orang kata cipu emas jugalah Cik Izlan, ya. Tentunya nak membina ataupun membangunkan semula ekonomi yang mungkin agak merudum ketika pandemik. Adakah cukai baru perlu diperkenalkan ataupun kembali semula kepada GST? Suka nak jawab lah, kan. Okey. Sebenarnya memang bila kita orang kata nak menyediakan bajet tahunan ni, memang kita memerlukan satu kata kemampuan keuangan yang cukup. Seperti mana yang telah diumumkan ataupun diperkatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, insya-Allah pada tahun ini tidak ada cukai baru. Tiada cukai baru. Ini dijanjikan itu janji yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Kerana berdasarkan keadaan ekonomi sekarang dan sebagainya, kerajaan masih mampu untuk menyediakan pertukaran yang secukupnya bagi membiayai belanja mengurus dan juga belanja pembangunan. InsyaAllah dan pada tahun depan juga kita memang kita mempunyai kemampuan keuangan yang cukup lah. Dan seperti mana saya cakap tadi, insyaAllah dalam bajet ni tiada pengumuman berkaitan dengan cukai baru buat masa sekarang. Okey, baik. Tentunya Aziz Khairul, soalan tentang bantuan ni, setiap kali bajet memang orang kata khabar gembira lah yang akan diumumkan. Dan pastinya bila bantuan itu disalurkan, akan ada berlaku macam sedikit permasalahan dari segi mungkin sistemnya, penyalurannya, dan mungkin Cik Khairul nak kongsikan juga bagi penyaluran di kawasan yang lebih sukar untuk mungkin dari segi sudut geografinya seperti Sabah dan Sarawak ini, bagaimana? Ya, terima kasih Saudara Iman. Untuk makluman Saudara Iman, pembayaran fasa 3 dan juga pembayaran BKM ini dibuat melalui 2 kaedah, iaitu kaedah pertamanya adalah sekiranya penerima itu mempunyai akaun bank, so pindahan bantuan itu akan dibuat secara dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing. Manakala yang tiada akaun bank pula, hendaklah untuk menuntut tuntutan tunai di mana-mana cawangan BSN di seluruh negara sehingga 31 Disember 2022. Dan di peringkat kerajaan ataupun Kementerian Kewangan sendiri, kita memang menggalakkan penerima-penerima BKM ini untuk mendaftarkan akaun bank bagi memudahkan proses pembayaran secara terus ke dalam akaun bank masing-masing. Namun kaedah pembayaran secara tunai ataupun yang kepada penerima yang tiada akaun dan juga yang menetap di kawasan pedalaman terutamanya di Sabah dan juga Sarawak itu masih dilaksanakan melalui 3 kaedah lah. Yang pertamanya adalah melalui perkhidmatan bank bergerak, di mana perkhidmatan bank bergerak ini adalah bagi memudahkan lebih ramai penerima bantuan mengakses pelbagai perkhidmatan perbankan, termasuk pembukaan akaun, penyimpanan, pengeluaran, pembayaran bil serta digital banking. Manakala yang keduanya pula adalah pelaksanaan pembayaran secara tunai oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah dan juga Perbendaharaan Malaysia Sarawak dengan kerjasama daripada Lembaga Hasil dan juga Bank Simpanan Nasional. Dan program ini juga disokong sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah dan juga Kerajaan Negeri Sarawak lah. Dan apa yang boleh saya kongsikan lah, Saudara Herman, program penunaian pada tahun ini telah dilaksanakan di 19 lokasi di Sabah. Yang boleh saya kongsikan di sini antaranya adalah Pulau Banggi, jauh tu ya. Nabawan, Sipitang,
Kunak dan juga Telupit. Manakala di Sarawak, di program penunaian yang telah dibuat ini telah dibuat di 32 lokasi. 32 lokasi di mana yang saya boleh kongsikan antaranya yang telah dibuat adalah di Sungai Asap, Pakan, Julau, Sebuyau, Lingga dan juga Pusa, di mana setiap perkhidmatan program penunaian yang dibuat ini adalah bagi memudahkan penduduk-penduduk ataupun penerima-penerima BKM di kawasan pedalaman, terutamanya yang tiada akses bank, untuk hadir ke program penunaian dan mendapat bayaran secara tunai di program berkenaan. Dan yang terakhirnya sekali adalah penunaian di cawangan BSN seluruh negara mengikut masa yang sesuai bagi penerima BKM itu sendiri, tanpa menantikan program penunaian ataupun program bank bergerak ini untuk sampai ke tempat mereka. Dan apa yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dan juga termasuk di peringkat Sabah dan juga Sarawak adalah dalam memastikan mereka yang tiada akaun ataupun yang menetap di kawasan pedalaman, terutamanya di Sabah dan Sarawak, maknanya tiada orang kata apa, tiada pengecualian dalam menerima bantuan dan juga bayaran BKM seperti mana yang penerima yang mempunyai akaun. Dari segi tarikh pun tadi beza. Maksudnya Semenanjung seperti yang fasa 3 20 September ni, Sabah Sarawak juga sama tadi. Sama. Tempoh yang sama juga. Untuk pembayaran melalui akaun, Semenanjung, Sabah dan Sarawak tetap 20 September. Yang mana yang ada akaun. Cuma yang tiada akaun ni tertakluk kepada program penunaian yang kita laksanakan. Seperti bank bergerak. Macam bank bergerak, dia ada mempunyai jadual pergerakan dia. Maknanya jadual pergerakan daripada point A ke point B dan seterusnya, mengikut apa yang telah dilaksanakan ataupun yang telah dijadualkan untuk bank bergerak itu sendiri. Manakala program penunaian ini dibuat secara berjadual, di mana kita di peringkat Perbendaharaan Malaysia Sabah dan juga Sarawak dibuat satu program untuk kita menguruskan, maknanya menjemput ataupun memaklumkan kepada penerima untuk hadir pada tarikh yang telah ditetapkan untuk menerima bantuan BKM. Cik Khairul, mungkin dari segi keciciran mendapatkan BKM ini, setiap kali pengumuman dibuat akan ada berlakunya keciciran. Mungkin disebabkan individu itu sendiri tidak memahami dari segi syarat kelayakan dan sebagainya. Isi rumah yang dimaksudkan adalah salah seorang daripada pasangan. Mungkin Cik Khairul boleh kongsikan bagaimana? Mungkin ramai keliru kerana bila si suami sudah menghantarkan permohonan, isteri pula menghantar permohonan, jadi ia akan jadi dua permohonan. Mungkin Cik Khairul. Terima kasih Cik Saudara Himan. Berdasarkan apa yang telah dimaklumkan oleh Saudara Himan, sekiranya terdapat keciciran ataupun tidak lulus, status tidak lulus bagi pemohon BKM itu, kita di peringkat kerajaan kita telah menyediakan ruang dan juga peluang lah, iaitu kita tempoh rayuan. Maknanya tempoh rayuan Bantuan Keluarga Malaysia yang akan dibuka. Untuk pada tahun ini, tempoh rayuan telah dibuka pada Jun yang lepas selama sebulan untuk kita menerima ataupun kita menerima dokumen ataupun mana-mana yang telah tercicir ini untuk memohon semula ataupun merayu. Dan untuk makluman semua juga, hampir 80,000 permohonan rayuan yang melibatkan implikasi kewangan hampir 90 juta ringgit telah diluluskan, disebabkan oleh mereka yang tidak lulus ataupun terdapat duplikasi dalam permohonan, di mana si suami pohon, si isteri pun pohon, tapi kita tidak menidakkan permohonan dia secara keseluruhannya. Kita membuka tempoh permohonan rayuan di mana mereka akan submit dokumen yang berkaitan untuk kita buat semakan semula. Dan setelah semakan semula itu dibuat, kita akan melihat mengikut dan juga syarat kelayakan yang ditetapkan, dan pembayarannya akan dibuat bersekali pada bulan September, iaitu bayaran fasa 3, dan bakinya akan dibuat pada fasa 4 pada bulan Disember yang depan. Baik, Cik Izan, kalau kita lihat baru-baru ini adalah kedengarannya yang cadangan diutarakan oleh bekas Perdana Menteri kita Tan Sri Yassin untuk membantu golongan PKS ini yang baru sahaja orang kata nak bangkit semula. Mungkin dalam intipati bajet 2023 ni, tumpuan juga diberi kepada PKS untuk menyokong mereka kembali ke landasan asal sebelum adanya COVID-19 ini. Okey, apa yang diperlukan oleh PKS ni adalah yang paling penting adalah berkaitan dengan orang kata pembiayaan. Kalau kita lihat dalam bajet 2022, kita telah menyediakan sebanyak 40 bilion ringgit untuk kata bagi orang kata peniaga-peniaga, terutamanya PKS ni, untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan ni boleh digunakan sama ada mereka orang kata hendak memulakan perniagaan ataupun untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Dan orang kata ada pelbagai orang kata inisiatif ataupun orang kata produk-produk pembiayaan yang kita telah sediakan sama ada daripada mikrokredit dan sebagainya untuk digunakan PKS. Dan insya-Allah pada tahun ini kita juga akan menyediakan orang kata perkara yang sama, pembiayaan kepada PKS, di mana mereka boleh
kata menghubungi bank-bank komersial ataupun institusi kewangan untuk mendapatkan pembiayaan lah bagi kata meneruskan perniagaan mereka. Selain daripada tersebut, kita juga akan menyediakan kata persekitaran perniagaan yang yang dapat membantu mereka lah, sama ada dari segi kata aspek pencukaian, dari aspek memudah cara menjalankan perniagaan dan kata sebagainya. Kerana kita tahulah apabila sesebuah syarikat tu nak menjalankan perniagaan tu, mereka memerlukan satu ekosistem. Sebagai contoh tadi saya sebut, dari segi sudut pencukaian, dari sudut memudahkan proses perniagaan, dari sudut pengangkutan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan menyediakan satu ekosistem yang lengkap bagi membantu PKS ni. Kerana kita tahulah PKS ni merangkumi hampir 80% daripada jumlah orang yang berniaga dalam negara ni, dan kita perlu bantu mereka. Kalau kita tak bantu PKS ni, kita katalah satu PKS tu menggajikan 5 orang, dia akan menjejaskan, dia akan memberi kesan yang besar. Betul. Kepada keseluruhan negara lah, dari segi aspek ekonomi, dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya. So sebab tu setiap tahun, terutamanya kalau kita lihat dalam bajet 2022, kita memberi penekanan yang lebih kepada PKS, dan sebenarnya PKS ni kita ada satu term lagi, PMKS. Pasal mikro tu yang penting kan. Pasal kita kadang-kadang apabila pandemik COVID dan sebagainya, ada yang kehilangan pekerjaan, so mereka memula dari peringkat yang paling rendah sekali. Ada yang menjadi penjual burger di tepi jalan dan sebagainya. So kita perlu sediakan bantuan kepada mereka. Mungkin tak banyak mereka nak, mungkin RM1,000, RM2,000 dan sebagainya, tapi benda tu perlu. Sebab tu kita sediakan pembiayaan mikro kepada mereka, dan pembiayaan makro ni banyak kita sediakan sebagai contoh, sama ada melalui Tekun, Bank Sempadan Nasional ataupun Agrobank dan sebagainya. So mereka boleh memilih produk-produk yang bersesuaian dengan mereka, dan apa yang penting mereka perlu mengetahui lah, dan perlu bertindak segera. Pasal kalau kita lihat dalam sesi libur urus yang dijalankan oleh pihak Kementerian Kewangan, apabila kita menyatakan ada produk-produk yang disediakan oleh Kementerian Kewangan, tapi mereka lambatlah tahu tentang produk-produk yang telah disediakan, dan apabila mereka pergi berjumpa dengan institusi kewangan dan sebagainya, telah habis pertukaran disediakan. So maknanya kita perlu bertindak dengan segera lah. Kerana siapa yang awal tu rezeki dia lebih dapat lah. Betul. Baik, nampaknya semakin menarik perbincangan Ruang Bicara malam ini. Namun kita akan berehat lagi untuk blok kedua ini kembali selepas ini dalam Ruang Bicara bersama saya, Hilman Jamil. Okay. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Sama ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Imran. Imran. Jangan malu. Bertemu kembali bersama saya, Hilman Jamil, dalam Ruang Bicara. Saya ditemani oleh dua individu kuat di sebalik bajet 2023 dan juga BKM, di mana saya ditemani oleh Cik Izlan Othman, Timbalan Ketua Pasukan Bajet 2023, dan Cik Muhammad Khairul Nazri Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara. Anda boleh menghubungi kami untuk bertanyakan sebarang
soalan dan juga cadangan mengenai bajet 2023 dan juga BKM di talian 0326979768, 0326979767. Berbaki kurang 15 minit saja lagi untuk panel kita berdua. Kita bersama untuk ruang bicara malam ini. Mungkin dari sudut blok yang terakhir ini, boleh kongsikan sedikit Cik Izlan, dari segi bajet 2023 ini, kalau kita lihat tentunya akan ada golongan libat urus yang telah pun dilakukan, dapat, ada yang tak dapat. Mungkin apa Cik Izlan boleh kongsikan? Okey, terima kasih atas soalan yang nak bahagikan semua ni memang susah lah. Okey, apabila orang kata, kalau kita lihat 2 tahun kebelakang inilah, Kementerian Kewangan memang orang kata aktif turun padang, orang kata kita berjumpa dengan rakyat dari orang kata pelbagai lapisan lah. Sama, dan kita buat program ni sebelum dan selepas bajet. Maknanya kalau kita buat sebelum tu, maknanya kita dah pakai input, dah pakai pandangan, orang kata apakah keperluan yang diperlukan oleh pihak masyarakat, rakyat secara keseluruhannya. Manakala selepas libat urus yang kita jalankan adalah untuk meneliti sama ada program-program inisiatif yang kita umumkan tu kata berjalan lancar mengikuti masa yang ditetapkan. Dan tapi yang paling penting, kita nak memastikan semua pihak sedar dan tahu apakah program yang telah disediakan oleh kerajaan. Dan di dalam pelbagai program yang kita apa yang kita jalankan di peringkat rupiah, kita dah dapati banyak pihak yang kata tidak mengetahui, tidak tahu inisiatifnya bersesuaian dengan mereka. Dan sebenarnya kami di Kementerian Kewangan telah mempunyai satu laman web, kita namakan manfaat bajet. Manfaat bajet, di mana di dalam laman web ini, di dalam portal ini, pihak pelbagai masyarakat, katalah saya ni orang muda berumur 18 tahun, baru lepas sekolah menengah dan sebagainya. So apakah inisiatif atau program bersesuaian dengan saya, atau saya ni katalah graduan universiti, mempunyai walaupun dah graduan, orang kata telah berumah tangga. So apakah bantuan inisiatif program yang boleh ataupun bersesuaian dengan saya. So di dalam portal ini memang kata kita telah menyediakan orang kata maklumat yang lengkap. Sebab tu kami menggalakkanlah semua pihak orang kata mengetahui ataupun mengambil maklum lah tentang maklumat-maklumat yang kita telah sediakan di dalam portal ini. Dan walaupun begitu, saya rasa elok juga kita ni ada perumpamaan, jangan jaga tepi kain orang. Betul. Yes. Tapi sebenarnya di waktu sekarang ni kita perlu jaga tepi kain orang. Sebab tu kalau kita lihat ada saudara kita, mungkin ada orang kata kaum keluarga kita, ada jiran kita yang orang kata memerlukan bantuan, orang kata yang tidak bekerja, memerlukan orang kata makanan dan sebagainya. So kita perlu bantu mereka. Kalau orang kata kita tidak ada kemampuan untuk memberi bantuan keuangan, barangan dan sebagainya, mungkin kita bantu mereka dengan memberi maklumat. Ajar mereka, ajar mereka di mana mereka boleh dapat bantuan dan sebagainya. Itu orang kata yang penting, orang kata sebagai orang kata dalam satu keluarga Malaysia ni, kita perlu saling bantu-membantu lah. Betul. Dan agak rugi juga jika bantuan ataupun inisiatif yang telah perlu dilancarkan oleh kerajaan menerusi bajet sebelum ini misalnya tidak diketahui, dan bila nak cuba memohon sudah pun kehabisan mungkin ataupun tempohnya misalnya. Perlunya ada manfaat bajet tadi, manfaatbajet.com. Ya. Dan boleh dilayari mulai selepas sebenarnya laman portal tu memang telah ada. Bila kita lancarkan akan dikemas kini lah. InsyaAllah dalam bajet kali ini kita akan kemas kini, orang kata berdasarkan pada inisiatif ataupun program-program yang kita umumkan di dalam bajet 2023. Baik, lebih mudah untuk diakses oleh semua ya. Semua pihak. Ya. Baik, Encik Khairul, mungkin dari segi BKM ini, setiap kali ada juga kita dengar isunya di mana perbandingan dibuat. Contohnya saya berpendapatan 5,000 ke bawah dan rakan saya juga 5,000 ke bawah. Isi rumah juga mungkin sama. Tapi saya tak dapat, dia dapat. Macam mana tu? Okey, saudara Iman. Dari segi silang semak ni bagaimana? Okey, dalam kita menguruskan sesuatu program bantuan tunai kerajaan, kita memang kita tidak dapat lari daripada inclusion error dan juga exclusion error, di mana mereka yang sepatutnya dapat dan mereka yang sepatutnya dapat tak dapat. Tapi justru itu beberapa pendekatan telah dibuat oleh Kementerian Kewangan dalam pelaksanaan BKM pada tahun ini. Antaranya kita mengukuhkan pangkalan data dalam melalui semak silang. Apabila kita membuat semak silang pun dengan 27 agensi yang berkelayakan, iaitu agensi kerajaan, di mana antaranya yang saya boleh kongsikan adalah KWSP, Perkeso, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bagi penjawat awam, kita akan semak dengan Jabatan Akauntan Negara dan juga Bendahari Negeri, dan juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Dan lain-lain lagi bagi memastikan bantuan tunai ini diberi kepada kumpulan sasar yang ditetapkan, di samping untuk mengurangkan inclusion error.
Dan dalam itu juga kerajaan juga melihat aspek selain daripada pendapatan dalam menentusahkan status penerima BKM itu sendiri. Antaranya semakan status perkahwinan, semakan pemilikan perniagaan dan juga semakan pemilikan kediaman. Dan apa yang tujuan utama semakan ini dibuat adalah bagi memastikan setiap penerima BKM itu sendiri dinilai secara menyeluruh dan bukan hanya berdasarkan nilai pendapatan semata-mata. Ini adalah selaras dengan amalan terbaik, best practice mengikut saranan Bank Dunia yang telah dinyatakan dalam kertas konsultasi awam bagi bajet 2022 penambahbaikan program bantuan tunai kerajaan. Di samping untuk menunjukkan tahap ketulusan yang tinggi dalam penentuan kelayakan BKM, walaupun terdapat beberapa tapisan ataupun proses semak silang yang akan dibuat oleh pihak kerajaan, sekiranya terdapat permohonan yang tidak lulus ataupun ditolak, platform untuk merayu sentiasa dibuka kepada mereka yang tidak lulus ini untuk mengemukakan rayuan berserta dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Mengambil contoh, kalau kata status perkahwinan, terdapat berlaku perceraian, terdapat juga dan perceraian itu baru berlaku di peringkat semak silang, pengurusan data itu memerlukan masa. Dan apabila proses rayuan dibuka, dokumen yang dikemukakan itu akan digunakan sebagai asas untuk kita menentusahkan permohonan yang dibuat melalui proses rayuan berkenaan. Macam dari segi warga emas misalnya ataupun yang lebih berusia, mungkin dari segi nak memohon ni agak sukar bagi mereka kerana kadang-kadang melibatkan secara atas talian. Mungkin apa inisiatif untuk memudahkan warga emas ini? Okey, untuk kelompok warga emas daripada tahun-tahun sebelum ini di dalam pelaksanaan bantuan tunai kerajaan, data warga emas ni memang sentiasa dibawa ke hadapan. Maksudnya kita membawa data warga emas ni sebab kita menyifatkan bahawa orang kata perubahan maklumat kepada data warga emas ni amat-amatlah berkurang. So data warga emas ni dibawa ke dalam proses permohonan bantuan tunai kerajaan pada tahun hadapan ataupun tahun selanjutnya itu, bagi memastikan golongan-golongan warga emas ni tidak tercicir. Dalam masa yang sama, bukan saja setakat data sedia ada kita bawa ke hadapan, namun kita juga bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam kita menguruskan pendaftaran secara automatik penghuni-penghuni rumah orang tua. Di mana sekiranya dia berdaftar ataupun menghuni rumah orang tua, proses untuk kita mendaftarkan secara automatik kelompok-kelompok yang dikatakan terkeluar daripada sistem ini tidak tercicir, tetapi kita mengambil data-data daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, terutamanya menghuni rumah orang tua ni, untuk turut dimasukkan sebagai warga emas. Baik. Cik Izlan, berbaki kurang saya kira 3 minit saja lagi ni untuk menutup ruang bicara malam ini. Mungkin persoalan saya terakhir ni, kenapa keluarga Malaysia perlu tonton bajet 2023 7 Oktober ini? Mungkin boleh jelaskan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bajet 2023 ini adalah merupakan bajet yang terbaik dan yang terbesar, dan orang kata banyak inisiatif atau program-program yang boleh saya katakan mengejutkan rakyat, kerana orang kata memang kita perlu memastikan semua inisiatif kita ni orang kata menyentuh denyut nadi rakyat dan memenuhi kehendak mereka lah. Kita tak nak orang kata, kalau dengan bahasa mudahnya, kita syok sendiri buat orang kata bajet ni dan tidak orang kata menepati keperluan rakyat. Dan kita akan pastikan semua langkah yang kita akan umumkan dalam bajet ni orang kata memenuhi keperluan masing-masing dan tiada pihak yang akan tertinggal. Dan kalau ada tertinggal tu saya tak tahulah macam mana nak dikatakan, tapi insyaAllah tiada pihak yang akan tertinggal dalam bajet kita pada kali ini. Kurang seminit, saya pun nak tanya jugalah mewakili penjawat awam, ada kabar gembira ke? InsyaAllah akan ada. InsyaAllah. Kabar gembira lah untuk penjawat awam, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, nampak itu menutup tirai ruang bicara malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Izlan Uthman, Timbalan Ketua Pasukan Bajet 2023, dan juga Cik Muhammad Khairul Nazri Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Belanjawan Negara. Banyak yang kita kupas malam ini tentang bajet 2023 dan juga tentang BKM dan juga bayaran BKM, harapan keluarga Malaysia ini. Dan tentunya bagi keluarga Malaysia, sama-sama kita saksikan nanti 7 Oktober nanti, semua menonton depan TV menyaksikan apakah inisiatif yang diberikan oleh kerajaan keluarga Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memastikan seluruh keluarga Malaysia, tanpa mengira siapa pun anda juga berhak mendapatkan, merasai apa jua nikmat yang diberi melalui ekonomi negara yang kita sayangi ini. Baik, segera itu saja untuk Ruang Bicara malam ini. Saya Himan Jamil untuk tirai Ruang Bicara malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat.
Lidah ni memang tak bertulang, tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan cerita di keseliwan ngak. Kompeti saya tetap petih. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Rosak image, jatuh maruah. La yadkhulul jannata namam. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi. Di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya. Pecah belah. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpa